Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dapat dengar suara saya ke? Dapat dengar, kalau boleh komen sikit pada yang ada. Okey. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Untuk hari ini ialah sesi pertama kita untuk live session ataupun sharing session daripada tim AFC. Okey, hari ini ialah first session kita lah untuk santai pagi. So untuk santai pagi ni kita akan keep buat live setiap minggu dan kita akan share info-info yang terbaru, info-info yang penting untuk pembeli-pembeli rumah ataupun orang-orang yang nak membeli rumah berkenaan dengan rumah, berkenaan dengan loan rumah dan lain-lain yang berkenaan rumah lah. Okey. Salam. Okey. Dengar hadir. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih semua yang mendengar. Selamat pagi. Semoga pagi anda terus positif. Okey, terus positif dan dipenuhkan urusan lah hari ni. Okey, baik. So kita start sekali lah intro sikit-sikit kalau boleh. Okey, first kali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Haziq Azmi. Haziq Azmi daripada An-Najah Fit Consultant ataupun lebih dikenali dengan AFC lah. So untuk AFC, saya dah bersama AFC selama 3 tahun dan AFC sendiri pun dah berusia 3 tahun. So kita sekarang dah bukan dalam fasa merangkak ataupun fasa menerak, kita sekarang dah nak fasa berjalan dan berlari lah. Okay, so untuk AFC, saya perkenalkan sikit apa itu AFC. AFC ialah satu syarikat financial advisor ataupun penasihat kewangan, tapi kita lebih fokus kepada untuk loan perumahan ataupun housing loan ataupun mortgage lah. So saya sendiri berada di sini sebagai seorang mortgage specialist ataupun dalam bahasa Melayunya pakar loan rumah. So apa-apa yang berkenaan dengan loan rumah, tim-tim AFC daripada saya, Haziq Azmi, kalau yang biasa yang lain dengan Cik Najia Azmi, Puan Hazira, Cik Alia Azmi, Cik Syahira juga pun mortgage specialist juga. So apa-apa yang berkenaan mortgage, tuan-puan boleh tanya dengan tim AFC jugalah. So tim AFC yang lain, kita sebenarnya ada ramai tim AFC, kita ada lebih kurang 30 orang. So daripada 30 orang ni, tuan-puan boleh berkenalan dan juga bertanyalah apa yang tuan-puan nak tahu. Okey. So kita start sikit lah untuk topik kita hari ni. So untuk topik kita hari ni ialah SJKP. SJKP untuk siapa? So SJKP ialah, saya perkenalkan sikit apa itu SJKP. SJKP ialah nama pendek untuk satu skim di bawah Kementerian Kewangan. Skim Jaminan Kredit Perumahan. Okey, skim jaminan kredit perumahan ni dibuat oleh Kementerian Kewangan untuk membantu golongan ataupun warga negara Malaysia untuk memiliki rumah. So kalau kita tengok di Malaysia sekarang, kalau perasan lah, yang mana perasan, walaupun untuk rumah affordable homes ataupun rumah mampu milik, still ada banyak lagi rumah yang belum terjual. So untuk belum dijual ni, masalahnya yang pertama ialah bukan tak ada orang nak beli, tapi masalahnya ialah tak ada orang yang mampu nak beli. Dalam kata lain, mampu nak beli ni ialah mampu dari segi loan lah. So untuk kita buat loan untuk kita beli rumah, kita perlu buat loan dengan bank. So untuk kita beli rumah, membuat loan ni untuk affordable homes ni, masih ramai lagi tak mampu. Walaupun rumah tu dah di bawah kategori affordable homes. So sebenarnya rumah dah affordable, tapi orang yang nak beli tu sebenarnya dia tak mampu lagi nak beli rumah tu. So SJKP ni ialah salah satu cara lah untuk orang yang tak mampu, tapi skim ni boleh menjadikan dia mampu memiliki rumah tu. Okay, contohnya, saya bagi contoh sikit lah, senang cerita sikit kan. Okay, contoh, rumah 300,000 tapi orang yang untuk rumah yang berharga 300,000, tapi ada seorang ni yang bekerja sebagai Grab rider ataupun Food Panda rider. So dia ada income dalam lebih kurang 3,000 ke 4,000 sebulan.
Okay, so 3,000 ke 4,000 sebulan, sepatutnya dia dah mampulah untuk rumah yang harga 300,000. Sebabnya untuk rumah harga 300,000 installment ataupun bayaran bulan-bulan lebih kurang 1,500. So kalau dia ada 3,000 ke 4,000 sebulan, supposedly ataupun sepatutnya dia mampulah untuk bayar 1,500 tu kepada bank untuk beli rumah tu. Tapi tanpa SJKP, bank-bank akan assess ataupun akan menilai risiko sebagai seorang Grab food rider ataupun Foodpanda rider ni. So dengan risiko yang tinggi tu, bank tak boleh nak bagi financing ataupun loan kepada mereka. Disebabkan tak ada apa-apa jaminan untuk yang dah bila-bila masa diorang boleh income yang diorang buat sebagai rider sehari tu ataupun selama satu bulan tu, bila-bila masa je diorang boleh stop. Dia tak sama dengan macam kita bekerja. So kalau kita bekerja, kita tertaluk dengan kontrak semua, kita ada kontrak setahun ataupun kalau permanent, so kita ada kontrak permanent lah. Kalau nak berhenti pun kena bagi notice sebulan, 2 bulan, 3 bulan. So kalau dengan ekonomi macam Foodpanda rider ataupun Grab food rider ni, dia tak ada benda tu. Dia tak ada security kepada bank untuk bagi loan tu lah. So tu risiko yang bank assess lah sebelum dia nak bagi loan. Okay, so dengan hadirnya SJKP ni, orang-orang macam food rider ataupun Grab food rider, SJKP dia bagi satu jaminan lah yang diorang boleh yang mengatakan Grab food rider atau Foodpanda rider ni boleh mendapatkan pembiayaan ataupun pinjaman dengan menggunakan SJKP. Okay, harap faham lah, yang mana belum faham. So itulah salah satu golongan lah yang di bawah yang disasarkan oleh skim SJKP ni. Alright. So macam saya cakap tadi, kenapa SJKP ni ada ialah untuk membantu warga negara Malaysia mendapatkan membeli rumah. Okay. Golongan sasaran yang terbesar ialah B40 lah. Sebab B40 ni untuk golongan B40 dia akan beli rumah daripada harga 400,000 ke bawah ataupun daripada harga 100,000 ke 300,000 macam tu. Okay, so dengan adanya SJKP ni, golongan sasarannya adalah B40 lah untuk mendapatkan pemilikan rumah. So lebih ramai orang Malaysia walaupun dalam golongan B40 tapi still dapat membeli rumah. So macam kalau contoh kita tengok sekarang, walaupun ramai yang nak beli rumah tapi tak ramai yang boleh dapat loan rumah. Okay, so macam contoh ada satu soalan daripada Encik Farid. Mungkin Encik Farid ni seorang Foodpanda ke, saya tak sure, Foodpanda rider. Kalau rating Foodpanda saya teruk tak apa ke? Okay, kalau contoh katakan Foodpanda rider ataupun Grab food rider, diorang ada rating masing-masing lah. Kalau contoh kita beli makanan kan, so kita boleh rate diorang. Tu kalau yang rajin rate lah, kalau yang tak rajin tu dia sidai je rider tu dekat belakang tu. Okay, so kalau rating Foodpanda ni, dia ada rating masing-masing lah. Kadang-kadang kita tengok rider yang okey, dia akan dapat 5 bintang selalunya lah. So kalau yang tak okey tu sedangkan 3.5, dia jadi 4.1. Okay, so nak cakapnya kalau untuk Foodpanda ataupun rider-rider ni, rating dalam diorang punya apps tu sebagai seorang rider tu, yang tu setakat ni tak ada efek lagi lah. So yang penting apa yang bank nak nilai daripada rider-rider ni ialah diorang punya income, diorang punya commission daripada trip-trip yang diorang buat tu. Okay, so daripada trip tu apa banyak yang diorang boleh buat sebulan. Contoh katakanlah sebulan dia boleh buat 4,000, 5,000 tapi rating dia 3.2 je. Tapi yang tu tak ada masalah rating, asalkan dia punya commission tu okey, 4,000 ke 5,000. So harapnya menjawab lah untuk Encik Farid tu. Okey, itu saya explain sikit lah apa itu syarat-syarat untuk orang yang nak apply SJKP ni. So untuk apply SJKP ni, tak semua orang boleh sebenarnya. Walaupun orang tu berada di Malaysia, dia tengok TV Malaysia, kalau tengok SJKP ni, tengok dekat TV ada banyak iklan-iklan pasal SJKP ni lah. Yang paling selalu kita tengok ialah untuk pemandu lori lah,
yang iklan tu. So untuk pemandu lori pun banyak yang menggunakan SJKP, tapi untuk golongan syarat-syarat untuk SJKP ni, yang pertama mestilah dia berwarga negara Malaysia. Okay, berwarga negara Malaysia ni maksudnya dia mempunyai IC warga negara atau IC biru. So sebab ada juga untuk foreigner ataupun permanent resident. So permanent resident ni dia ada IC merah. So kalau IC merah dia tak boleh. Dia kena IC biru saja. Warga negara tak kisah sama ada bumi atau non-bumi, asalkan warga negara Malaysia. Maksudnya untuk semua bangsa lah, Melayu, Cina, India, Kadazan. Okay, lepas tu betul, macam Puan Zuliati, SJKP memang hanya untuk rumah pertama, betul. So SJKP ni memang itu antara syaratnya lah, mestilah rumah pertama sahaja, untuk pembeli rumah pertama sahaja. So untuk rumah pertama ni macam mana nak tahu rumah pertama ke tak? Okay, rumah pertama ni ialah dia punya nama ni ataupun seorang individu ni, contohlah katakan kita ambil seorang Encik Farid lah. Encik Farid sebelum ni dia tak pernah beli rumah apa-apa, dan hari ni baru dia nak beli rumah. So itu rumah pertama. Saya contoh kedua pula Encik Farid juga. Dia memang tak pernah beli rumah, tapi sebenarnya dia pernah nama dia ada dalam geran rumah yang diberikan oleh parent dia. So contoh kalau Encik Farid, nama dia dah ada dalam geran, mak ayah dia bagi tukar nama rumah mak ayah, tukar nama rumah parent kepada nama dia. So yang tu dah kira rumah pertama. So dah tak eligible untuk SJKP lah, ataupun dah tak layak untuk SJKP ni. Okay. So itulah contoh rumah pertama ke tak rumah pertama. Sebab ada juga orang yang dia datang ke AFC, dia cakap dia pembeli rumah pertama, tapi sebenarnya daripada mak ayah dia, daripada nenek-nenek dia, dia dah dapat 2-3 biji rumah. So kalau macam tu, bila dia dah nak loan boleh approve, tapi bila loan tu nak settlekan nanti sampai disburse apa semua, so dia tak boleh settle kan. So sebenarnya tu bukan rumah pertama dah jadi, dia dah jadi rumah ketiga ke empat. So untuk rumah pertama ni lah, kali ni ialah memang betul-betul dia beli rumah pertama, tak pernah ada nama dalam mana-mana geran ataupun mana-mana geran rumah ataupun mana geran tanah. So harap faham lain tu. Yang tu untuk rumah pertama. Lepas tu mestilah berumur 18 tahun ke atas. Okay, so umur 18 tahun ni, kalau kita tengok umur 18 tahun ni muda sangatlah untuk memiliki rumah. Income selalunya kalau orang kita selalunya buat income dalam umur paling muda, umur 21, 22 baru ada income kan, baru ada kerja apa semua. Tapi sebenarnya untuk SJKP ni kalau umur 18 tu, dia terus buat Grab ataupun buat Foodpanda dah setahun lebih, so dia dah boleh apply SJKP lah. Alright. Okay, so Encik Farid cakap kalau tak ada slip SJKP, tengok apa bang nak tengok saya mampu ke tak. Okay, kalau tak ada slip ni maksudnya tak ada payslip lah. So kalau tak ada payslip, maksudnya dia bekerja tanpa dia bekerja, mungkin dia bekerja sebagai commission ataupun dia dapat commission direct daripada company dia lah, ataupun sebagai freelance ke. Okay, kalau tak ada payslip daripada satu company lah, untuk yang ada payslip ni selalunya dia bekerja dengan satu company saja. So kalau tak ada payslip ataupun freelance ni, bank akan tengok dia punya bank statement lah. So kalau bank statement tu ada income yang dia buat setiap bulan, so yang tu still okay. Maksudnya yang tu still boleh apply untuk SJKP. Okay, so kalau saya scam macam mana? Okay, Encik Farid cakap scam. So bank ni untuk SJKP ni bank access daripada dua benda lah. Satu payslip, lepas tu yang kedua bank statement dia. Okay, so contoh kalau payslip tak ada, tapi bank statement dia menunjukkan ada transaksi duit keluar masuk, maksudnya dia ada dapat income melalui bank statement dia, so yang tu still boleh apply SJKP lah. Tapi kalau contoh payslip tak ada, bank statement pun tak ada duit so yang tu memang tak boleh buat apa lah. Itu memang confirm dia cakap dia ada income dapat cash saja, tapi benda tu tak ada pun dalam bank statement dia. Dia cakap dia buat freelance, semua payment by cash. So yang tu bank tak boleh nampak, sebab bank ni pun dia memang follow SJKP, tapi bank pun dia akan nilai dia orang punya risiko sendirilah. So apa jadi kalau sebenarnya cash yang dia cakap dapat tu tak ada pun sebenarnya, so bank tak boleh nak approve lagi lain tu.
So dia sama ada dua lah, payslip ada dan bank statement. Payslip ada ataupun bank statement ada. Alright. Macam mana, macam daripada Encik Faris Farhan, macam mana kita nak tahu kelayakan kita sesuai dengan rumah yang bentuk macam mana? Okey, untuk SJKP pula, cara kita nak kira kelayakan, dia punya kiraan kelayakan tu lebih mudah daripada, ataupun lebih kita panggil lebih lenient daripada skim yang biasa. Tapi untuk SJKP, contohlah untuk skim rumah pertama yang biasa 100% loan, DSR 60%, tapi untuk SJKP DSR 65%. Okay, contoh saya katakanlah, saya bagi contoh lah, harga rumah, harga gaji dia setiap bulan 2,500. Kalau dia pergi ke, kalau dia menggunakan skim biasa, DSR 60%, dia boleh dapat 1,500 lah installment. Maksudnya dah lebih kurang harga rumah 300,000. Tapi kalau contoh menggunakan SJKP dengan gaji 2,500, dia boleh dapat 65%. So dalam mungkin lebih kurang 330,000. Itu perbezaan lah, kelayakan antara SJKP dengan skim biasa. Okay. So macam mana kita nak kira kelayakan ni? So untuk kira kelayakan ni, tuan-puan boleh keep in touch ataupun contact dengan tim AFC. TMC akan buatkan kiraan kelayakan on the spot lah, mana-mana, ataupun contoh dengan daripada ejen-ejen hartanah sendiri, daripada REN yang sebelum ni ada pembeli-pembeli daripada golongan sasar SJKP ni lah, macam GrabFood ke ataupun peniaga-peniaga gerai, lepas tu stokis-stokis ataupun ejen-ejen produk-produk di Malaysia ni lah. So daripada golongan-golongan ni kita boleh kirakan kelayakan dia. Sebab contoh macam peniaga-peniaga gerai ni, dia ada transaction dia lah dalam bank statement dia. So yang tu kita boleh tengok melalui yang tu, kita boleh kira melalui yang tu. Macam untuk ejen atau stokis-stokis ni, selalunya dia ada, company akan sediakan satu payment voucher ataupun payslip lah, macam tu lebih kurang. So kita boleh tengok kelayakan daripada situ lah. Okay, betul syarat tadi ada 4 sahaja ke? Okay, untuk syarat tadi sebenarnya ada few lah, tapi yang paling penting mestilah warga negara Malaysia. Lepas tu beli rumah pertama, pembiayaan 400k ke bawah. Lepas tu pendapatan maksimum 10,000. So contoh macam dia pendapatan dia daripada payslip dia buat GrabFood tu sampai 20,000 sebulan. Okay, so tu dah tak boleh masuk SJKP lah, itu dah lebih lah. Lepas tu dia mestilah tak ada rekod tertunggak SECRIS. Maksudnya SECRIS dia contoh katakanlah dia dah ada komitmen dengan bank sekarang ni. Dia dah ada komitmen, lepas tu dia punya payment tak okey. Kalau tak okey pun SJKP still tengoklah dia punya SECRIS record tu. Kalau tak okey still tak boleh. Okay, yang itu sajalah. So itu saja untuk syarat-syarat dia lah. Yang paling penting lah tu. Okay, so untuk SJKP ni hanya valid sampai tahun ni saja, 31 Disember 2022. So untuk SJKP ni sebenarnya ada kuota lah. Untuk kuota sekarang dah habis 60%, 70% lah, tinggal lagi 30% to 40% untuk habiskan dalam tahun ni. So sebenarnya untuk SJKP ni kalau habis kuota so dah tak boleh apply. So better kalau ada yang memang nak beli rumah ataupun nak apply loan rumah, so better cepat-cepat lah kalau nak guna SJKP ni. Sebab SJKP ni ada kuota lah, sebab untuk SJKP ni dia jaminan daripada kerajaan ataupun syarikat, syarikat kerajaan. So untuk syarikat kerajaan ni selalunya memang ada kuota. So untuk kuota ni kalau nak apply kena cepat lah. So kalau tak nanti orang lain yang apply. Okay. Setakat ni semua faham. Kalau semua faham saya rasa setakat itu sajalah kalau untuk live saya ni. Kalau tak faham lagi, kita boleh untuk next session lah nak request pasal SJKP lagi ke, ataupun apa beza antara SJKP dengan skim biasa ataupun loan biasa. Okay, perbezaan yang paling besar ialah salah satunya kelayakan tadi saya cakap untuk skim biasa lagi strict, tapi untuk SJKP ni dia punya kelayakan lagi lenient, lagi senang. Okay, selepas tu untuk
rate pula ataupun dipanggil kadar keuntungan bank. Kadar keuntungan bank di antara loan biasa dan juga loan SJKP. Loan SJKP lagi tinggi sikit lah. Tapi untuk second half tahun ni, rate untuk SJKP ni dah rendah sikit daripada yang first half tu. Sebab dia memang nak habiskan kuota cepat-cepat. So rate pun dah okey sikit lah untuk SJKP ni. Bezanya tak banyak sangat lah dengan skim biasa. So better kalau nak grab untuk SJKP ni, boleh cepat-cepat. So boleh share juga kalau contoh untuk adik-beradik kita ke, saudara mara kita ke, yang memang dalam golongan-golongan sasar SJKP ni, antara gig worker, grab food rider, foodpanda rider, ataupun golongan-golongan peniaga-peniaga gerai ataupun peniaga-peniaga kecilan. Yang sebelum ni memang tak terfikir nak beli rumah. Dia cakap kalau pergi bank memang bank cakap tak boleh nak apply, memang tak boleh nak approve. Tapi sekarang ialah waktu untuk dia orang beli rumah. Okay, selepas itu so info tambahan daripada Cik Najiha. Untuk Cik Najiha, untuk SJKP ni pula dia ada extra condition lah ataupun extra syarat. Bila dah approve nanti wajib sediakan 3 bulan security deposit ataupun 3 bulan daripada monthly installment yang kita nak bayar. Macam itulah kita beli rumah 300,000, bayaran bulanan 1,500. So kita kena sediakan 1,500 darab 3, itu 4,500 sebagai security deposit. So security deposit ni akan dipegang oleh bank sebagai dia punya security lah. So apa-apa yang jadi dekat rumah tu, so dia ada security deposit tu. Kalau contoh kita sampai satu masa dia tak boleh nak bayar kan, so bank ada security deposit tu. Untuk security deposit ni dia tak boleh keluarkan lah. So security deposit tu akan terus dipegang oleh bank sampailah habis tempoh. Okay, faham lah. So lepas tu Encik Farid ada request untuk minggu depan cerita refinance boleh. Untuk refinance pun sebenarnya banyak benda yang nak diceritakan. Tapi untuk SJKP last sekali itulah boleh bagi tahu lah, sebab mungkin ramai yang belum aware pasal ni. Kita boleh share dengan saudara kita atau ahli keluarga kita lah. Kalau nak combine gaji kerja ada segala ada grab, boleh ke untuk SJKP? Okay, sebenarnya kalau nak combine untuk SJKP dengan contoh kerja biasa, dia tak boleh salah seorang SJKP, salah seorang skim biasa. So kalau kita nak pakai income daripada grab tu, so kena yang daripada gaji biasa tu pun kena masuk SJKP juga. So dia boleh join loan lah untuk SJKP. Dia boleh guna 2 orang, join loan 2 orang, combine loan, menggunakan seorang rider ataupun seorang rider atau lagi seorang kerja biasa. Dia boleh gunakan skim SJKP untuk menaikkan kelayakan dia lah. So tu salah satu lah. Alright. Okay, so sebelum share lagi, untuk financing ataupun dia punya loan adalah sebanyak 100% loan lah. 100% loan daripada harga rumah tu. Okay, contoh katakan harga rumah 300,000. So SJKP, dengan skim SJKP ni dia akan bagi loan 100%. Tapi dalam 100% loan tu dia include sekali MRTT. So contoh kalau katakanlah MRTT kita katakanlah 300,000, lepas tu MRTT 5% lah, contoh katakan 5%, 300,000, 5% 15,000. So 15,000 tu sebenarnya financing untuk rumah nanti 5% lah. Sebab 5% tu dah pergi ke MRTT. Tapi maksimum ialah 100%. Nanti 5% tambah 5% 100% lah. Okay, so kalau ada apa-apa, contoh kalau nak adjust dia punya cost tu, dia tak nak keluarkan cost, itu boleh kasih adjust lah lepas tu, sebelum tu. Alright, sebenarnya dah itulah. So untuk kelayakan SJKP ni sebenarnya lagi senang lah, asalkan kita punya dokumen tu cukup. So untuk dokumen-dokumen setiap segmen tu berlainan lah jenis-jenis dokumennya. Alright. Okay, so macam mana nak tahu dokumen apa yang perlu, profil tuan atau puan macam mana, so yang tu boleh contact dengan tim AFC kita. So kita boleh semak lah dia daripada segmen mana. Tak semestinya semua perlukan payslip ataupun payment voucher,
kita semua juga perlukan bank statement tu. Kalau EPF dia okey, tak ada bank statement pun tak apa. Alright. So daripada Encik Nakib pula, berapa rate daripada under SJKP ni. So untuk sekarang rate rendah ialah 4.5 lah, 4.5%. Kalau sebelum ni 5.15% ataupun 5.15%. So sekarang 4.5%. So sangat banyak beza lah. Kalau nak SJKP tu sekarang ialah is the right time lah. So kalau ada buyer-buyer yang memang daripada golongan-golongan sasar SJKP ni, boleh contact balik ataupun follow up balik supaya kita boleh submitkan loan untuk dia. So dengan sekarang ni, peluang untuk dapat loan approval tu lebih cerah. So asalkan kuota belum habis. Kalau kuota dah habis tu, habis lah. habis lah, tak boleh buat apa. Melainkan kalau kerajaan dia ada buat extension lah. Kalau extend, so boleh dapat lagi kuota baru lah. Tapi kalau dah habis lah. Mungkin dah tak ada lagi SJKP lah lepas ni. Mungkin ada SJKQ ke SJKR lah, so kita tak tahu. So SJKP lepas ni mungkin dah tak ada. Okay, so saya rasa setakat itu sajalah daripada saya. Terima kasih kepada yang mendengar, terima kasih kepada yang bertanya soalan. So harap lebih clear mengenai SJKP ni dan boleh explain kepada siapa-siapa yang bertanya mengenai SJKP lah kepada Tuan Puan. Okay, so saya rasa setakat itu saja. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Kalau ada nak request apa-apa ataupun nak tanya apa-apa, so boleh pergi ke FB AFC dan contact team AFC di situ lah. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.